Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam kita memasuki fasa kempen pilihan raya secara umum sudah pun bermula, pilihan raya umum ke-15 dan Malaysia akan memilih pada 19 November ini, dan pada malam ini saya akan menembah seorang tokoh nasional, pemimpin parti politik utama komponen Barisan Nasional, dan beliau pada 2018 misalnya menang dengan satu majoriti yang amat tipis, sekitar 303 undi. Jadi ini merupakan satu pertarungan semula beliau untuk mengekalkan kerusi di selatan negara, iaitu di negeri Johor, dan pastinya dengan sudah pun kita ketahui ada 3 penjuru akan berlaku di parlimen ini, dan saya akan bersama dengan Datuk Seri Wee Ka Siong, mantan ahli Parlimen Air Hitam dan juga Menteri Pengangkutan. Apa khabar Datuk Seri? Terima kasih kerana sudi bersama kami di Eswatini pada malam ini. Ya, khabar baik. Datuk Seri, 3 penjuru. Datuk Seri akan berhadapan dengan calon muda dari Pakatan Harapan dan juga datang dari parti DAP dan juga calon dari Perikatan Nasional. Jadi adakah ini sudah dijangkakan akan bertembung dengan Datuk Seri di Air Hitam? Saya dah menjangkakan sejak awal lagi Air Hitam ni sekurang-kurangnya 3 penjuru. Dan pada hari ini apa yang kita ramalkan itu tepatlah. Maksud mesti ada calon daripada DAP mewakili Pakatan Harapan, dan seorang lagi yang ini pada mulanya adalah kerusi tradisi PAS. Kali ini mereka telah menampilkan wakil daripada PPBM mewakili Perikatan Nasional. Jadi itu memang dijangkakan, bermaksud 3 coalition ataupun 3 parti utama yang akan bertanding di kawasan Air Hitam. Ya, dari sentimen di lapangan dan juga cerapan di banyak pengkaji-pengkaji dan juga badan-badan kajian politik menunjukkan trend kepercayaan ataupun sokongan kepada Barisan Nasional semakin merosot berbanding ketika mereka mendapat kejayaan besar di PRN Negeri Melaka dan yang terkini di PRN Negeri Johor. Sebab itu kalau di Air Hitam sendiri ada 2 don di bawah Parlimen Datuk Seri, iaitu di Semarang dan juga Yongpeng. BN dapat merampas mula di Yongpeng dan juga bertahan dengan majoriti yang besar di Semarang. Jadi apa yang membezakan? Ramai beranggapan bahawa untuk membandingkan PRN Johor dengan pilihan raya umum pada 19 hari bulan ini amat dangkal sifatnya kerana sentimennya berbeza. Kerana kali ini rakyat akan memilih untuk membentuk kerajaan di Putrajaya. Pastinya ia akan memberi kesan dari sudut kehidupan masyarakat berkaitan dengan kos sara hidup, berkaitan penggubalan rang undang-undang baru, pembentangan bajet, dan juga apa yang kita lihat sekarang dengan harga barang yang naik dan juga peningkatan inflasi dan sebagainya. Jadi apa pandangan Datuk Seri tentang hal ini? Satu soalan yang baik, kerana kita lihat apa yang berlaku pada PRN Johor. Ketika itu kerajaan negeri memang dalam keadaan lintang pukang. Bermaksud tak ada majoriti yang cukup meyakinkan. Maka terpaksa dipanggil satu PRN untuk dapatkan mandat baru rakyat. Tapi apa yang berlaku ialah dalam tempoh 100 hari saja selepas PRN, Johor daripada tangga ke-6 menarik DDI dengan FDI. Kita dapat hampir separuh daripada FDI dan DDI untuk Malaysia. Untuk separuh tahun yang pertama 2022, kita dapat hampir 50% dari keseluruhan. Bermaksud apa? Kestabilan itu membawa kemakmuran, memberi keyakinan pada pelabur. Jadi kalau ada pelabur yang masuk, lebih banyak peluang dapat kita cipta. Saya rasa untuk orang muda, mereka rasa relevan kalau ada suatu peluang pekerjaan atau peluang perniagaan yang lebih baik pada mereka. Jadi apa yang berlaku dalam kes Johor ni sebenarnya satu perkara, satu iktibar kepada kita bahawa sesuatu yang perlu kita lakukan untuk peringkat pusat juga. Tidak semata-mata di negeri. Kerana kestabilan politik di peringkat pusat lebih penting, kerana ini berkisarkan kepada dasar, kepada undang-undang seperti mana yang dikatakan oleh Saudara Nazri tadi. Ini semua penting. Undang-undang nak digubal, dasar kita nak lebih kata orang responsif, dan kita perlukan satu kerajaan yang cukup kukuh. Kalau selalu tukar Perdana Menteri, kita selalu tukar kerajaan, saya rasa kita tak dapat mencapai satu kesinambungan dari segi dasar. Itu pertama. Dan satu lagi perkara yang perlu kita lihat ialah, ya, kita tahu ada sentimen yang berlainan sedikit kali ini selepas kita mencapai kemenangan PRN. Dan itu perkara yang perlu kita selesaikan. Contohnya,
mungkin ada yang tidak dapat bertanding, ada yang merasakan kali ini dari segi persediaan kita, masing-masing parti sudah mengambil iktibar daripada PRN, mereka kerja lebih kuat dan sudah tentunya setiap parti akan berganding, akan berentak dengan apa cara sekalipun. Tapi bagi saya, jentera Barisan Nasional bersiap siaga. Itu yang terbaik. Dan kita nak menggalakkan banyak lagi orang kita dapat mempengaruhi pandangan dan juga pemikiran rakyat, khususnya golongan pengundi muda. Jadi saya rasa walaupun dilihat kita mungkin tidak sehebat PRN Johor, tapi itu sebagai satu ujian mencabar kita untuk bekerja lebih kuat. Bagi saya, anggap itu sebagai pandangan yang kita terima baik dan apa juga kelemahan yang ada pada jentera kita akan kita perkukuhkan. Apa yang penting, negara kali ini nak membentuk satu kerajaan yang cukup stabil kerana kestabilan politik itu membawa segala kebaikan kepada rakyat yang khususnya nak membangunkan ekonomi kita selepas pasca pandemik ini. Saya rasa satu cabaran besar ialah mana-mana orang yang membentuk kerajaan perlu melihat apa yang berlaku semasa pandemik, pemulihan ekonomi yang lebih realistik, pragmatik, perlu kita lakukan. Banyak kerja yang perlu kita lakukan berdasarkan track record. Kita memang ada cara kita untuk mentadbir negara dengan lebih baik. Ya, dari cerapan Merdeka Center yang terkini, Dato' Seri, responden ataupun sampel yang dicerap mengatakan bahawa kondisi ataupun situasi ekonomi di bawah pentadbiran kerajaan pada ketika ini, kalau kita rujuk pada ketika ini iaitu di bawah pentadbiran Dato' Seri Ismail Sabri, amat lemah. Rasa ketidakpuashatian mereka sekitar 60%, dan pastinya apabila kita bercerita tentang ekonomi, yang amat terkesan adalah di kalangan pemain industri, IKS dan juga mereka yang berniaga. Dan kita tahu masyarakat Cina amat sensitif dengan isu bagaimana ekosistem ekonomi ini perlu dipulihkan segera kerana mereka ni orang berniaga, Dato' Seri. Mereka terkesan daripada 2 tahun PKP terpanjang ketika itu. Mereka terkesan apabila inflasi tinggi. Mereka terkesan apabila sistem rantaian kita terganggu. Mereka terkesan apabila kadar tukaran asing kita amat merudum. Jadi di mana senjata Dato' Seri dan juga MCA sebagai komponen utama Barisan Nasional menepis persepsi sebegini? Okey, saya rasa kita telah memperlihatkan bagaimana PH mentadbir negara selama 22 bulan. Rakyat boleh buat perbandingan. Kalau dikatakan Perdana Menteri sekarang dalam sepanjang tempoh beliau mentadbir menguruskan negara kita, kita lihat kebetulan berlakunya pula satu situasi yang luar biasa. Peperangan antara Rusia, Ukraine, harga minyak meningkat menyebabkan kadar kasih yang terlalu tinggi. Ini berlaku pada semua negara. Tapi kita tahu di Malaysia, kita mengawal dengan memberi subsidi yang sangat banyak. Sebab tu amat terkesan. Kita faham bahawa kalau kita nak tambah subsidi, bukan satu perkara yang boleh dibuat secara, kata orang, sustainable, bukan lestari. Kita kena melihat satu cara atau model yang terbaik. Kerana kita tak boleh berpandukan kepada pemberian saja. Apa yang berlaku pada hari ini, inflasi sebenarnya lebih besar. Kadar dia lebih tinggi. Kerana kita ada subsidi yang agak banyak, hampir 80 bilion telah dibelanjakan, merupakan 22% daripada keseluruhan bajet kita. Jadi dalam hal ini, saya rasa sesiapa saja dalam kedudukan Dato' Seri Ismail Sabri sudah tentunya akan mencuba sedaya upaya untuk membantu rakyat. Jadi apabila nak membantu rakyat, persepsi di mana mungkin ada orang kata, zaman saya barang murah. Tetapi zaman tu lain dengan sekarang. Harga minyak RM1.50, RM1.60. Sekarang ada yang menjangkau sampai RM4 lebih. Jadi dalam keadaan begitu, terpaksalah kita menambah subsidi. Itu pertama. Kalau tidak, rakyat akan sengsara. Ramai yang akan kelaparan. Jadi sekurang-kurangnya kalau buat kali pertama dalam sejarah bagi subsidi ayam, subsidi telur, bukan sesuatu perkara yang kita nak buat, tetapi kita terpaksa lakukan. Kalau tidak, lebih parah lagi, rakyat akan sengsara. Ini perlu saya beritahu realiti. Balik pada soalan SME. Saya nak tanya, kalau zaman PH, apa yang mereka bantu SME? Tak nampak. Saya rasa dari segi apa yang telah digunakan dalam tempoh berapa tahun ni,
kita telah melalui pelbagai pakej semasa pandemik, kemudian Tengku Zafrul berkali-kali mengumumkan apa juga kaedah untuk kita bantu rakyat. Walaupun tidak dilihat sebagai sempurna, tapi sekurang-kurangnya dapat membantu. Mana ada negara macam Malaysia ni kita dapat membantu dengan begitu baik sekali, dengan yang membayar cukai tak ramai. Tetapi apabila kita memberi subsidi gaji semasa pandemik, antara negara yang saya rasa kita cukup prihatin telah memberikan peruntukan yang agak besar. Saya ingat lebih daripada berpuluh bilion telah dibelanjakan dalam hal ini dan untuk menjaga pinggan mangkuk dan juga soal periuk nasi mereka lah. Kerana itu penting. Kalau tidak, dan selepas tu apa yang perlu kita lakukan? Tengok bajet 2023, kita ikut kemampuan kita. Kalau semua nak, senang saja dia kata turunkan pada kadar tax, corporate tax. Tapi kalau itu yang berlaku, bagaimana semua kita nak dapat? Jadi kita kena uruskan ekonomi dengan lebih baik. Jadi bagi saya, SME, saya sentiasa dengan mereka. Kalau kita lihat bahawa bajet yang terkini dibentangkan 2% diberikan, itu sebagai satu permulaan. Tapi jangka panjang memang kita harapkan kadar atau corporate tax itu akan turun. Tapi dalam keadaan pasca pandemik, dia susah sikit. Jadi saya rasa bagi siapa yang membentuk kerajaan selepas ini, salah satu cabaran ialah untuk kita menguruskan ekonomi dengan baik. Jadi saya rasa mungkin ada kemarahan berbanding dengan PRN Johor, masa itu masih orang rasa tak berapa tertekan. Tapi selepas kita lihat macam-macam berlaku peperangan antara negara Ukraine dengan Russia, kemudian trade war antara China dengan US, ini bagi kesan pada kita. Saya tahu tahun depan kita jangkakan kesan ekonomi lebih teruk. Tapi kita kalau China buka atau negara lain buka, kita kena menerokai pasaran kita. Bagaimana kita gunakan kekuatan yang ada, membentuk satu hubungan dua hala yang boleh menguntungkan kita, cara kita untuk merancangkan ekonomi kita melalui perdagangan dua hala. Saya rasa pelbagai perkara itu perlu kita lakukan. Kita tak bergaduh dengan negara-negara besar ni. Kerana kalau zaman PS dia gaduh dengan China, gaduh dengan India. Tapi akhirnya harga kelapa sawit merudum. Tanya pekebun kecil. Saya rasa mereka tahu tidak mungkin kita mengekalkan sampai RM1,000-RM1,500 kalau kita jual sawit di kampung lah. Kerana zaman tu, waktu itu Indonesia dia tak mengekspor. Tapi kalau kita lihat banding dengan paras PH, pas-pas mereka uruskan RM325. Ini yang buah kelapa sawit yang jual. Dan saya rasa dari segi harganya lebih tinggi daripada zaman PH. Saya rasa perlu kita lihat secara seimbang, dan untuk SME ini antara perkara yang perlu kita lakukan ialah kita dapat merancangkan lagi laburan swasta dengan cara apa sekalipun dan membantu SME kerana mereka ini merupakan satu katalis kepada pembangunan ekonomi. Ya, Datuk Seri, kalau kita lihat demografi pengundi di Air Hitam ini, majoritinya masih masyarakat Melayu, dan Datuk Seri biasalah, Datuk Seri Pasir berbahasa Melayu pun saya rasa kerana sering mingle ataupun berbicara dengan pengundi di Air Hitam, dan sebab itu boleh bertahan dengan lama itu tempat pegal. Tetapi dengan penambahan pengundi baru sekitar 21,000, separuh daripada jumlah pengundi baru ini, 21,000 ni besar ni Datuk Seri. Jadi apa yang mungkin akan memberikan mereka memberi undi kepada Datuk Seri, kerana mereka ini pengundi pertama kali, mungkin dari sudut politiknya mungkin agak minima, tetapi mereka, saya rasa kita boleh anggap mereka matang, dan sebab itu hak itu diberikan kepada pengundi muda untuk memberikan hak mereka untuk menjadi seorang pengundi yang berdaftar dalam setiap pilihan raya. Jadi 21,000 ni di mana Datuk Seri nak cerap mereka, di mana Datuk Seri rasa ada elemen yang boleh Datuk Seri baca pemikiran mereka? Saya rasa kita mula dari sekolah. Sebab memang lazimlah semasa saya jadi wakil rakyat di sini, sejak kecil lagi, sekolah rendah, sekolah menengah, kita memang bekerjasama dengan pihak PIBG, pihak sekolah. Banyak program-program yang kita bantu anak-anak muda ni. Jadi saya rasa dari situlah kita membentuk satu persahabatan, hubungan akrab,
Dan dari situlah kita mula, kita bantu apabila mereka ke universiti, kita menunjukkan keperhatianan kita, kita masih mengekalkan hubungan baik antara kita dengan mereka. Jadi ini antara perkara. Yang bagi mereka yang bekerja, tidak meneruskan pengajian, kita kena mencari peluang pekerjaan pada mereka. Dan saya rasa antara mereka, peluang yang mereka tunggu-tunggukan ialah kita nak hidupkan ekonomi di contohnya kalau di Aitam, arena warna itu tempat orang jual barang-barang seramik, dan memang sejak satu abad lah, 100 tahun ni memang Aitam terkenal tempat persinggahan pelancong. Dan kita lihat selepas kita buka sepadan, ramai yang balik kerja sini. Pasal apa? Mereka sudah hidup semula dapat melihat krepek, keropok, macam-macam pengusaha kecil. Jadi apabila orang ramai datang ke sini dan dia lebih rancak, ekonomi lebih rancak, saya rasa dia dapat memberi satu impak yang besar. Orang tua berada di sini, anak-anak mereka pun bekerja sini dan dapat memulakan industri. Saya rasa ini antara yang dapat saya lihat dalam sejak kebelakangan ini. Kedua, dari segi demografi betul, kita lihat 57% Melayu, 37% Cina, dan selebihnya ada India. Kita perlu mendapatkan sokongan daripada semua kaum. Kerana kali ini kita lihat yang bertarung ni beberapa parti, masuk beberapa parti seperti Perikatan, Parti Harapan, roket menghantar seorang calon Melayu, sudah tentunya mereka mensasarkan undi Melayu. Jadi saya rasa bagi saya sejak 2004 pun dah bertanding dengan calon Melayu. Dan saya tahu pengundi di sini matang, mereka akan melihat parti mana yang dapat membela nasib mereka. Bagi saya, kerja yang telah kita lakukan sebelum ni dan apa yang akan kita teruskan merupakan sesuatu yang perlu dilihat dan dinilai oleh rakyat jelata. Jadi bagi saya, semua kaum sama penting. Dalam PRN Johor, seperti mana Nazri kata tadi, siapa sangka Yong Ping boleh menang? 5,089 undi kita kalah pada tahun 2018. Dan lalu yang PRU lalu saya hanya menang 303 undi saja. Tapi kali ini daripada kalah 5,089, kita menang balik 2,741 undi majoriti. Saya rasa ini sebagai satu rangsangan pada kita dan untuk bekerja kuat, dan kita berharap dia dapat ulangilah. Kali ini dapat diulangi dengan lebih cemerlang dan kita masih lagi bekerja kuat untuk mencapai sasaran tersebut. Jadi ini kawasan Parlimen Aitam ni, dia ada beberapa segmen masyarakat, pelbagai kaum, masyarakat majmuk. Jadi kita kena jaga hati semua pihak supaya kita boleh menang. Ya. Kalau tidak, kerana sokongan semua kaum memang susah kita nak menang di sini lah. Kerana kalau dulu PRU 18, kita sebelah kiri kanan semua kalah. Dan saya nasib baiklah kerana menang tipis, 303. Datuk Seri, kita tahu Yong Ping ni ada sebagainya mudah berlaku banjir kilat, banyak parit-parit di kawasan-kawasan penempatan orang Melayu ni. Ramai juga apabila saya turun ke Padang dan juga ada saudara mara saya di kawasan Hitam ni, mereka komplain sejak Semenjak ni semak samun di sepanjang parit-parit ni jarang diberikan maintenance, lambatlah. Sebab itu bila hujan sikit mudah banjir dan sebagainya. Yang keduanya berkaitan dengan lebuh raya Utara Selatan. Ini dah terlampau sesak, Datuk Seri. Dia kata sama ada dari Singapura nak datang ke Hitam ataupun ke utara sampai ke sepadan Muar Johor itu, ataupun daripada utara ke southbound sampai ke Muar tu, mereka rasa dua lane ni kiri kanan tu dah tak cukup, Datuk Seri. Apatah lagi dengan satu lane tu penuh dengan lori dan bas untuk ke Singapura dan sebagainya. Jadi bila kita nak besarkan jalan raya dan juga maintenance untuk orang-orang kampung parit-parit ni, Datuk Seri? Okey, dua soalan yang cukup baik, Nazri. Pertama tentang jalan lebuh raya Utara Selatan daripada Yong Ping sampai ke Johor Bahru. Itu secara khusus telah disebut dalam PRU ke-14. Tapi malangnya kita kalah. Dan selepas kita kalah, projek itu langsung tak berjalan. Tapi dalam bajet 2023 ini merupakan satu projek keutamaan oleh kerajaan negeri yang baru menang untuk masukkan. Ini janji kita. Sebab dalam bajet 2023 telah kita peruntukkan. Dan kita perlu lakukan ini kerana kita melihat dari segi jumlah trafik yang berada di atas lebuh raya kita memang dah sesak.
Apatah lagi kalau orang Singapura berpusu-pusu masuk ke Malaysia, khususnya dia akan melalui Yong Ping. Yong Ping ni dia elok. Kawasan Aitam ni saya rasa bertuah. Boleh masuk daripada Simpang Macap, masuk daripada Aitam, Betul. Yong Ping Selatan, Utara. 4 tempat. Ya, Jadi kalau dia buka, memang saya orang pertama yang sokong. Sebab apa? 3 laluan atau 6 lorong pergi balik. Itu memang yang kita hasratkan. Tapi kenapa kita gagal? Kerana PH telah bertakta, akhirnya projek itu tidak, hajat kita tak tersampaikan. Dan inilah yang tersurat dalam bajet 2023. Kita berharap kita dapat laksanakan apa yang kita idam-idamkan. Itu pertama. Kedua, yang Cik Nazri ada sebut tentang parit-parit. Sebenarnya kawasan saya semua dibina atas parit. Ini orang Jawa dulu, 100 tahun dulu, dia pergi ke semua tempat, dia buka parit. 10 kilometer tu dia duduk rumah, jarang-jarang lah maksud dia tu dalam 10 kilometer mungkin 30-50 rumah. Tetapi parit dia memang panjang. Jadi saya selaku ahli parlimen Aitam, 3 perkara utama yang telah saya lakukan. Pertama, saya nak beritahu dulu, tak ada air bersih. Saya yang minta supaya kerajaan negeri bina satu empangan, salur terus tu tidak melalui kawasan-kawasan yang orang membuang sampah. Kerana tahun 2004, dalam ikhtiar kita bersama dengan kerajaan negeri, 2 tahun kita selesai panggil pakar daripada UTM. Saya masih ingat Profesor Dr. Mahkitab, saya panggil pakar daripada Jepun. Akhirnya kita dapat menyempurnakan satu projek, selesai masalah untuk satu daerah Batu Pahat soal bekalan air ini. Dan kedua, apa yang dimaksudkan yang telah saya lakukan ialah, kalau kita lihat untuk kawasan Yong Ping saja, Nazri, untuk Taman Jelita saya minta 6.5 juta, Parit Ahok 4.7 juta, dan ini 2 projek saja telah selesaikan banyak masalah untuk banjir kilat di Yong Ping. Kalau banding dengan dulu, inilah masalah dia. Kalau dulu memang setiap kali setahun boleh 10 kali. Tapi kali ini jarang-jarang. Dan saya rasa ada lagi 1-2 stretch yang perlu kita dalami dan kita kena selenggarakan JPS, kerana JPS kadang-kadang dia tak ada selenggara dia punya sungai dan sebagainya, peparitan. Jadi inilah antara kerja-kerja yang perlu kita lakukan untuk menyempurnakan apa yang telah kita lakukan. Dan ketiga, saya nak beritahu, ketiga projek pelebaran jalan dulu tak buat dengan sempurna. Masa tu saya tak jadi wakil rakyat. Daripada tahun 1999 sampai 2004, masa itulah 2 jalan utama, iaitu Jalan Gemas sampai nak ke Aitam, FT01 itu disiapkan. Tapi dalam keadaan yang saya rasa saya tak berapa puas hati. Sebab tu kita mendesak dari segi sistem peparitan, dari segi turapan jalan. Dan ini kita baru dapat peruntukan 9 juta. Turap semula di jam besar Yong Ping. Ini satu. Kedua, kita lihat FT050 daripada Batu Pahat sampai ke Aitam, sampai ke Keluang. Itu dulu saya dah bising, kenapa dia tak buat pembagi jalan. Akhirnya, memang banyak masalah kemalangan tu. 300 juta bang. 300 juta untuk siapkan. Baru dia dengar cakap kita. Sekarang tengah buat 2 atau 50 juta daripada daripada Parit Raja sampailah persimpangan Tol Aitam. Ini adalah kawasan yang memang maut ya. Nombor 1 lah maut di jumlah maut yang berlaku di jalan raya. Jadi saya rasa selaku ahli parlimen, itu adalah apa yang telah dibina siap. Bila saya sampai saja dia baru siap. Tapi saya kata tak sempurna. Dari situlah kita mulakan perjuangan. Akhirnya kita telah membelanjakan agak besar peruntukan itu. Jadi saya rasa 3 perkara itu saya kena selesaikan. Dato' Sri, akhir sekali. Ketika hari penambahan calon, Yang Amat Perdana Menteri menyatakan bahawa isu bakal Perdana Menteri poster boy Barisan Nasional kekal. Beliaulah yang ditawarkan oleh Barisan Nasional kepada rakyat Malaysia. Jadi apa pandangan Datuk Seri? Adakah ini memang menjadi satu konsensus dan akan diperjuangkan oleh Barisan Nasional? Setahu saya, apabila MKT UMNO telah buat keputusan berapa bulan yang lalu, itulah resolusinya. Dan sebab tu pada hari yang sama juga saya telah mendukung bahawa ini keputusan yang telah didukung, dan kita sebagai ahli komponen Barisan Nasional sudah tentunya menyokong kepimpinan Datuk Seri Ismail sebagai Perdana Menteri. Dan saya rasa bukan peringkat kita,
peringkat UMNO pun atau Barisan Nasional sebelum itu pun telah dinyatakan, dilafazkan beberapa kali bahawa Datuk Seri Ismail Sabri akan diangkat sebagai Perdana Menteri sekiranya kita menang dalam PRU15. Jadi saya tak nampak apa pertikaiannya sekarang, dan kita cuma lihat apa yang kita lakukan sekarang untuk pastikan BN menang, selepas tu menuju kepada hala tuju yang telah kita tetapkan. Jadi saya rasa inilah antara komen yang saya berikan, dan kita sentiasa mendukung keputusan yang telah dibuat secara bersama. Terima kasih Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong, Presiden MCA dan juga mantan Ahli Parlimen Air Hitam. Dan itu saja perbincangan saya bersama Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri atas masa walaupun sibuk berkempen ni. Jadi insya-Allah kalau ke lapangan kita turun ke Hitam Datuk Seri ya. Boleh kita jumpa. Jemput datang, kita mengetem kopi. Kita nak rasa kepek-kepek yang hebat di Hitam. Sekian saja. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.